Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismahu li an uqaddima lakum nafsi ismi Rimi bin Abdul Mad. Fi hadha al-yawm uridu an abhath al-wakala wa ma yata'allaqu bihi. Okey, bahasa Melayu. Hari ini saya menerangkan wakalah dan apa yang berkaitan dengannya dalam tajuk dalam subjek Nizam al-Qada al-Islami SDU 2063. Saya Rimi bin Abdul Mad, nomor metrik 2081121. Ta'riful wakalah. Ta'rif wakalah fil lughah bi fathil wawi wa kasriha wa hiya tatluqul lughatan madhhabun biha al-hifz. Maksudnya dalam segi bahasa, wakalah ini dimaksudkan adalah hifz, itu menjaga atau melindungi. Dari segi istilah, Imam Syafi'i berpendapat, qala asy-Syafi'iyah al-wakalah tafwidu syakhsun ma lahu fi'luhu mimma yaqbalu niyabah ila ghairihi yaf'aluhu fi hayatihi. Maksudnya wakalah ini adalah menggantikan seseorang dari segi hartanya atau pekerjaannya, maksudnya urusannya, mimma yaqbalu niyabah, dalam perkara yang boleh diwakilkan kepada orang lain untuk menguruskan urusan seorang itu dalam kehidupannya. Maksudnya dari segi undang-undang, wakalah ini apabila ada seorang anak guam yang ingin menuntut satu tuntutan di mahkamah, maka dia boleh untuk mewakilkan, meminta wakil, maksudnya meminta peguam untuk mewakilkan urusan tuntutannya di mahkamah. Itu istilah dari segi undang-undang. Jadi waruknul wakalah wa masyru'atiha wal wakalah indal jumhur arkan arba'ah hiya al-muwakkil wal wakil wal muwakkal fi was-sigha. Pendapat jumhur ulama, rukun wakalah ada 4, iaitu al-muwakkil, wakil, wakil fi was-sigha. Muwakkil itu adalah orang yang mewakilkan. Wal wakil orang yang diwakilkan, iaitu peguam. Kalau muwakkil itu anak guam, wal wakil orang yang diwakilkan, dan orang yang mewakilkan. Wal wakil orang yang diwakilkan, itu peguam. Wal muwakkal fi perkara yang diwakilkan. Wasigha sigot, maksudnya ijab kabul dalam perwakilan tersebut. Jadi pensyariatan darinya, fab'athu ahadakum biwarikum hadhihi ila al-Madinah falyanzur ayuha azka ta'aman falyatikum birizqin minhu. Surah Al-Kahfi ayat 18-19. Banyak sebenarnya dalil tentang wakalah dalam Al-Quran, tapi saya ambil tentang surah Al-Kahfi. Ini menceritakan tentang pemuda yang tidur di dalam gua selama bertahun, kemudian mereka bangun. Mereka saling bertanya, berapa tahun mereka tidur di dalam gua. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberitakan kepada mereka, fa'atu ahadukum, maka keluarlah daripada salah satu daripada kamu ke Madinah untuk mencari makanan. Dan bawalah sebagian makanan itu untuk kamu. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala meminta daripada salah seorang pemuda kafir itu untuk mewakilkan pergi ke Madinah untuk mencari rezeki, mencari makanan untuk mereka makan. Kemudian syara'itul wakalah. Syarat-syarat wakalah yang pertama adalah sigat dalam pendapat Imam Syafi'i, ayyatimma al-wakalah bil lafdhin yadullu 'ala ridha bit tawkil imma siraha atau kinayah. Maksudnya syarat wakalah yang pertama adalah sigot. Imam Syafi'i mengambil syarat yang pertama adalah sigot, iaitu tanpa sigot tidak akan sempurna wakalah. Itu maksudnya ijab kabul. Anak guam membacakan surat wakalah dalam undang-undang, amalan undang-undang, anak guam akan membacakan wakalah itu bahawa dia melantik seseorang itu menjadi peguam dia. Jadi maksudnya wakalah itu cukup dengan lafaz yang menunjukkan peguam itu ridha dengan apa yang diwakilkan. Kemudian syarat yang kedua itu al-mumkin, bahwa ayatuna malikan litasarruf alladhi yuwakkil fi. Yang ini dalam undang-undang, yaitu orang yang mewakilkan itu dia mempunyai hak dalam tuntutan yang dia tuntut itu. Kemudian syarat yang ketiga, syurutul wakil ayakuna akilan, hendaklah orang yang mewakili itu adalah orang yang berakal. Maka tidak sah orang yang belum balik, orang gila, orang cacat, tidak sah untuk menjadi wakil. Ayakuna al-wakil qasidan al-afdu, hendaklah orang yang mewakilkan itu secara sukarela, tidak ada paksaan untuk dia wakilkan sesuatu.
Kemudian syarat yang ketiga, ayakun al-wakil muayyanan imma binisbati aw isyara ilaihi. Dalam perkara orang yang mewakilkan itu jelas, dia tahu apa yang dia wakilkan. Dia jelas dalam perkara yang dia wakilkan tersebut. Kemudian syarat yang keempat, syurutul muwakkal bih. Dan syarat yang keempat yaitu syarat perkara yang diwakilkan. Allah ayakun al-muwakkal fi min al-umuri al-mubahah. Hendaklah perkara yang diwakilkan itu daripada perkara-perkara mubah. Maksudnya perkara-perkara yang bukan haram dan bukan bertentangan dari segi hukum syarak. Kemudian ayakuna ma'luman min ba'dil wujud. Hendaklah perkara yang diwakilkan itu perkara yang maklum, bukan perkara yang gaib, bukan perkara yang tidak kita nampak di depan. Kemudian syarat yang al-muwakkal bi alla yakuna al-muwakkal fi talab qard min al-ghaib. Yang ketiga, hendaklah perkara yang diwakilkan itu satu tuntutan. Contohnya qard min al-ghaib, tuntutan hutang daripada orang lain. Kemudian yang keempat, alla ayyakuna qabilan niyabah syar'an. Hendaklah perkara yang diwakilkan itu perkara yang boleh diwakil, maksudnya perkara yang boleh digantikan. Kalau dari segi macam li'an tidak boleh wakil. Li'an tu mesti kita yang datang dekat mahkamah, kita yang ucapkan semua tu, tidak boleh wakil. Kalau yang ni contoh tuntutan hutang semua tu, kita boleh mewakilkan seorang untuk tuntut hutang tu. Itu contoh, itu syarat dia. Kemudian hukum wakalah al-wakil bil khusumah. Dalam undang-undang di Zakodok hanya boleh digunakan wakil bil khusumah. Iaitu wakil bil khusumah ni dia macam satu khusumah ni macam satu perdebatan antara dua pihak untuk saling menuntut. Jadi dalam keadaan ikrar, salahiyatul ikrar, dalam keadaan ikrar, al-wakil bil khusumah ay bil murafa'a amam al-qadi mithlul mahamil yawm. Al-wakil bil khusumah wakil bil jawab 'anil da'wa al-mudai li bayanil haq wa itsbatihi. Maksudnya wakil bil khusumah ni hendaklah hendaklah berikrar, peguam dan anak guam hendaklah berikrar di hadapan pendaftar atau di hadapan qadi, di hadapan hakim. Mithlul mahamil yawm, maksudnya di hadapan hakim di dalam perbicaraan mahkamah tersebut. Di hari perbicaraan hendaklah peguam tu bacakan surat wakalah tu dalam undang-undang borang MS 5. Al-wakil bil khusumah wakil bil jawab. Maksudnya wakil bil khusumah ini dia menjawab dakwaan daripada pendakwa tersebut untuk menjelaskan perkara yang hak dan perkara dan membantu anak guamnya untuk dianiaya. Kemudian tarku intihaul wakalah wa tantahil wakalah bi umuri katsiratin mahiyah. Yang ini bagaimana tamatnya wakalah itu, tamat tempoh wakalah itu macam mana wakalah itu boleh tamat, boleh terputus. Wa tantahil wakalah yang pertama azalal muwakkil wakilahu, iaitu muwakil itu menggantikan wakilnya. Muwakil ada hak untuk gantikan siapa yang dia, contoh sekarang dia dapat peguam 1, kemudian dia gantikan kepada peguam 2, itu ada hak dia, maka terputuslah, maka tamat tempoh wakalah untuk peguam 1. Kemudian tasarraf al-muwakil fi ma wakala bihi. Yang ini muwakil itu dia mampu untuk mampu untuk menguruskan urusan itu, tapi dia mewakilkan tasarruf al-muwakil fi ma wakala bihi. Okey, yang ni di mana muwakil tu, orang yang mewakilkan tu dia sudah mampu untuk menguruskan urusan tu. Maksudnya dia tidak perlukan peguam sudah. Intihaul wardu minal wakalah. Yang ni tamatnya tempoh. Jadi wakalah tu ada tempoh, di mana tempoh wakalah tu apabila habis perbicaraan maka tamatlah tempoh wakalah tu. Kemudian khurujul muwakkala atau wakil an ahliyah. Itu muwakil atau wakil, maksud anak guam atau peguam tu dia keluar daripada perbicaraan tu. Maksud dia habiskan, dia tidak hadir di perbicaraan, maka tamatlah tempoh wakalah. Dia hakil muwakkal murtadan bidalil harb. Kemudian muwakil murtad. Muwakil tu dia keluar daripada Islam, maka terbatallah tempoh wakalah. Azal al-wakil nafsuhu atau ayyakh rajal wakil nafsuhu min al-wakalah. Ini di mana wakil atau peguam
Peguam sendiri itu dia tamatkan, dia sendiri yang keluar, dia sendiri yang tidak mau menjadi wakil. Dia berhentikan tempoh wakalah itu sendiri. Okay, yang terakhir al-khatimah, kesimpulannya. Jadi al-wakalah betul-betul di Islam karuqsatil tufirul adid min at-tashilat fi syu'un hayatil muslim. Maksudnya wakalah ini adalah kontrak yang diharuskan di dalam Islam, yang mana dia sebagai satu ruksa yang memberikan banyak kemudahan kepada urusan umat Islam. Hadza li'anna al-insan la tastati'u an yaf'ala kulli syai'in fi waqtin wahid. Kerana manusia tidak dapat melakukan semua perkara dalam satu masa. Akhlak dan etika sangat ditekankan dalam pelaksanaan prinsip wakalah kerana melibatkan amanah dan tanggungjawab yang menguruskan sesuatu urusan pihak lain. Maka dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.